Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semua berada dalam keadaan yang sihat insya-Allah. Diberkati Allah, diluaskan rezeki, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kali ini pada siri Jiwa Tenang yang ke-14. Ya, setelah hari ini hari yang ke-14 kita bersiaran dalam sekitar jam 10 pagi, tapi saya mula lewat sikit ni sebab tadi pergi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi ada hantar anak pergi rumah pengasuh dan sebagainya. Baik, insya-Allah pada kali ini kita nak sambung pada kata hikmah yang ke-14 daripada kitab Al-Hikam li Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulmihi fi daraini amin. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan rahmat sekalian, terima kasih kepada sudi bersama saya pada pagi ini. Farishah Aziz, Herna Zawiyah Aziz, Hidayah, Puan Maziah, Linda Harun, Cik Lin, Amailah Fida Rauf dan semua yang menonton. Terima kasih sudi bersama dengan saya. Puan Salbiah Saleh yang memberikan ucapan salam, saya jawab jamak kulhum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada saya Berjaya pun ada Fida Rauf daripada saya Berjaya. Senang dan indah dari saya Berjaya. Memang tinggal di saya Berjaya ke Fida Rauf? Noriah Mudni Balqis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah kita sambung sikit. Itu saya bacakan kata hikmahnya dahulu, mudah-mudahan kita ambil manfaat insya-Allah ya. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athari. Okey, kita tengok makna ni Baik, maknanya ialah kata Ibn Athaillah As-Sakandari, alam semuanya gelap. Dia kata kat sini alam semesta ini, alam ni semuanya gelap. Okey, dan sesungguhnya yang menerangkannya ialah kebenaran Tuhan yang hak padanya. Maka sesiapa yang melihat alam tetapi tidak dapat menyaksikannya padanya atau di sisinya atau sebelumnya atau selepasnya, maka sesungguhnya tertutup mata hatinya daripadanya dan cahaya matahari makrifah terlindung daripadanya oleh awan, yakni kabus kezaliman kesan-kesan makhluk. Apa khabar bis kita Ustaz? Ini orang Brunei ni sihat alhamdulillah. Terima kasih kepada Elvis. Macam mana sebut tu Elvis? Saya pun tak tahu nak sebut macam mana. Elvis bis kita. Bis kita ni orang Brunei. Baik, terima kasih Okey, maknanya apa dekat sini? Mafhumnya begini. Untuk mudah kita memahami, maksudnya di sini ialah segala alam yang gelap ini dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya manusia mengenalinya, yakni mengenal Allah Taala lah, sama ada sebelum dizahirkan, semasa dizahirkan atau selepas dizahirkan. Kalau tidak, ia telah tertutup daripada cahaya-cahaya dan terhijab daripada matahari-matahari makrifah oleh awan yang memberi kesan. Saya mudahkan lagi begini. Saya mudahkan lagi tuan-tuan sekalian Maksudnya begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni best ni kita nak cerita Naili daripada Batam. Oh, Masya Allah, saya teringat lagi Batam. Doakan saya sampai ke Batam insya-Allah.
Saya selalu cakap dengan wife saya, dah teringin lagi Batam, ya. InsyaAllah nanti saya sampai mudah-mudahan. Biasanya kalau kita cakap ni doa, ya. Sebab saya pengalaman, saya itu hari cakap nak pergi Sabah, alhamdulillah Allah hantar pergi Sabah. Ni nak pergi Batam ni mungkin tak lama lagi sampailah Batam, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, daripada Kelantan ada Hairio daripada Kelantan. Baik, saya mudahkan lagi bahasanya begini. Ada orang mengenal Allah Ta'ala dengan 3 cara. Okey? Dalam kata hikmah, dalam kata tasawuf ni digunakan perkataan melihat apa semua tu. Itu bukan melihat dengan mata kasar, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan salah faham. Melihat di sini dalam bentuk kita kata melihat dengan pandangan mata hati. Mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah tu bagaimana? Ya, mengenal sifat-sifatnya. Kita mengaji sifat 20, kita mengaji Asmaul Husna tu kan, nama-nama Allah itu semua untuk kita, dan kita mengaji ilmu tauhid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat 20 itu supaya kita mengenal sifat-sifat Allah. Itulah cara untuk kita kenal Allah. Okey? Tapi dalam kata hikmah dekat sini, iaitu maknanya begini, ada orang mengenal Allah semasa melihat alam. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ada orang mengenal Allah ataupun dia melihat kebesaran, kebenaran lah, ya. Bukan melihat Allah dengan fizikalnya, begitu bukan, ya. Melihat kebenaran, kebesaran, keagungan Allah yang pertama dengan keadaan bila dia melihat alam, maka dia akan nampak kebesaran Allah. Yang keduanya, bila dia melihat sebelum berlakunya sesuatu itu, dia sudah nampak Allah. Dan yang ketiganya, ada orang dia melihat Allah setelah dia melihat sesuatu, ya, semasa, sebelum, selepas. Okey, 3 benda tu mudah je ingat, ya. Sebelum, semasa ataupun selepas. Kalau 3-3 ni tak ada pada kita, maknanya tu teruk sangatlah tu. Okey, at least mesti ada salah satu pada kita. Okey, ini masih peringkat awal lagi tuan-tuan sekalian dalam kata hikmah yang ke-14. Untuk kita mengenali Allah Ta'ala ada 3 cara lah, sama ada semasa melihat alam, sebelum melihat alam, ataupun selepas melihat alam. Okey, macam mana caranya? Begini. Ada orang dia melihat kebesaran, keagungan Allah dengan mana bila dia tengok matahari. Dia tengok kesan-kesan sinar matahari itu, maka dia lihat kebesaran Allah. Sebab asalnya alam ni gelap. Okey? Alam ni memang gelap. Kan? Tak ada siapa menerangi alam ni. Tak ada matahari, memang bumi kita ni gelap. Alam kita gelap. Bagaimana kita tahu adanya sinar matahari? Setelah berlakunya siang. Kita nampak tak cahaya matahari tu? Kita tak nampak tuan-tuan sekalian, cahaya. Tapi kita tahu adanya sinar matahari bila mana kita melihat adanya gunung. Okey, waktu saya pergi Gunung Kinabalu tu hari kan. Saya tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semalam saya sampai waktu tu dekat homestay malam. Saya tak nampak apa. Orang kata belakang ni Gunung Kinabalu. Saya kata mana tak nampak apa Gunung Kinabalu. Sebab waktu tu kami dah duduk dekat kaki bukit, kaki gunung. Dia kata belakang ni je Gunung Kinabalu. Dekat sangat. Waktu tu malam, mana nampak apa? Dia kata tak ada apa pun, gelap je. Betul ke ni? Dia kata betul. Sebab matahari belum menyinari. Okey. Esok pagi bangun subuh-subuh, subhanallah, saya kata ya Allah. Gunung Kinabalu betul-betul depan mata je, ya Allah. Dekat je. Baru nampak, la haula, ya, masya-Allah, tabarakallah, indah. Maknanya kita nampak Gunung Kinabalu tu sebab kesan daripada sinar matahari. Saya tak nampak sinar matahari, tetapi saya yakin adanya sinar matahari kerana saya nampak kesan sinar itu pada Gunung Kinabalu. Dan saya yakin di situ adanya matahari. Maka bila kita lihat matahari itu menyinari alam ini, menjadikan kita melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kita yakin siapa buat matahari ni? Baru kita yakin Allah Taala. Okey? Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, ada orang dia mengenal Allah, melihat Allah dengan cara bagaimana? Dia melihat sebelum berlaku sesuatu. Contohnya macam mana? Contoh, ya. Dia yakin, dia kata, kalaulah ada ikan di laut yang kepalanya 2, contoh. Ya. Kalau kita jumpa ikan pelik-pelik di laut, kita kata kalaulah
sekiranya ada ikan yang berkepala dua di laut, saya tahu itu adalah Allah yang cipta. Dan nampak ke belum? Belum lagi. Tapi dia sudah yakin, kalau perkara belum berlaku sekalipun, aku yakin kalau berlaku perkara tersebut, itu adalah daripada Allah. Ada orang begitu. Bila dia pergi laut, tengok ada ikan kepala dua, dia tak rasalah. Pelik sangat sebab dia sudah kenal Allah sebelum melihat ikan tersebut. Itu orang yang kedua. Sebelum dia mengenal Allah sebelum melihat sesuatu, sebelum melihat alam. Dan yang ketiga, orang yang ketiga, dia kenal Allah cara macam mana? Iaitu dengan cara dia melihat selepas berlakunya alam ataupun selepas berlakunya sesuatu. Contoh ya, ada orang dia mungkin dalam keadaan bergelumang dengan dosa maksiat, orang bagi tahu, orang ajak dia kepada kebenaran, semua dia tak mau dengar apa, sebab dia tak nampak benda tu. Dia tak nampak kebenaran. Dia kata Allah apa betul ke Allah ni ada apa semua mengarut, dia kata. Tapi satu hari dia diuji dengan kemalangan, contohnya kan, patah kaki dia, hilang kerjanya. Lepas tu dia duduk tafakur, baru dia kata, ya Allah, dulu aku sombong, hari ni Allah uji aku begini. Waktu dia tafakur, barulah dia nampak Allahu Akbar, Allah yang memberi kesihatan. Baru dia nampak. Dia mengenal Allah selepas berlakunya sesuatu, selepas ditimpa ujian dan sebagainya. Kan ada orang begitu. Dan kita tengok pun kisah awliya Allah, contohnya Fudail bin Iyad, lagi siapa, Malik bin Dinar, yang mana mereka ni dalam maksiat pada peringkat awal, tetapi akhirnya kembali pada Allah setelah mereka diuji dengan pelbagai ujian, baru mereka sedar, ya. Jadi kalau kita ada salah satu daripada itu adalah perkara yang baik, ya. Cuma berbeza kan, ada yang melihat semasa, ada yang melihat sebelum, ada yang melihat selepas. Yang teruk tu yang paling dahsyat sekali, apa pun tak nampak, ya. Selepas tak ada, sebelum tak ada, semasa pun tak ada. Itu dahsyat sangatlah tu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, dia begini, kita melihat alam ni macam ni, ya. Saya kata apa saya nak tunjuk kat sini, ni, ya. Ini jam tangan saya. Okey, ni jam saya, jam tangan saya. Jam murah je, tak mahal pun, ya. Kalau tuan-tuan nak bagi hadiah, saya alu-alukan. Ni jam, ya. Okey, jam. Jam tangan ni, tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, ya. Kita nak communicate sikit. Jam saya ni, yang tuan-tuan nampak ni, jam ini, tuan-tuan rasa ada orang buat ke ataupun tak ada orang buat? Ke tuan-tuan rasa dia jadi dengan sendirinya? Cuba jawab sikit. Cuba kita nak supaya kita faham ni kan. Cuba tuan-tuan dan puan jawab, ya. Cuba tuan-tuan dan puan jawab, ya. Jam yang saya pegang ini ada tak orang buat ke ataupun dia jadi dengan sendirinya? Soalan saya. Cuba jawab, tengok sikit jawapan dia. Boleh jawab? Muhammad, ada yang bagi senyum je kan, orang buat. Farishah kata orang buat, Herna kata ada orang buat. Siapa yang berani kata jam ini dia jadi dengan sendirinya? Ada tak siapa-siapa berani kata, Ustaz, jam ni dia tak ada orang buat, dia jadi dengan sendirinya? Ada tak yang berani jawab macam tu? Saya rasa tuan-tuan tak berani kan. Ada orang buat tapi dengan izin Allah, kata hidayah, ya. Kak Syu kata, ya, orang buat, Ustaz. Orang buat, ya. Okey, kita okey, sekarang ni kita pun yakin jam ini ada orang buat. Okey, mungkin kata bukan orang buat, kilang buat. Jelah kilang tu pun siapa yang setap kilang? Siapa yang jalankan mesin tu? Siapa yang menciptakan mesin tu kan? Mestilah manusia. Maknanya jam ini dibuat walaupun daripada kilang, tapi mestilah manusia yang nak buat benda ni. Kilangnya, yang buat kilang tu siapa? Manusia juga. Yang buat mesin tu, yang switch on kan, tekan butang tu, switch on kan mesin tu siapa? Manusia juga, ya. Dia takkan terus ada kilang. Okey, sekarang ni kita pun yakin bahawasanya jam ini memang ada penciptanya, iaitu manusia yang menciptanya, yang membuatnya. Baik. Tapi saya nak tanya pula tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu tak siapa yang menciptakan ni? Orang tu, nampak tak orang tu? Kan? Tuan-tuan nampak tak orang tu? Orang yang buat ni? Tak tahu kan? Tak nampak kan?
Kita tak nampak orang yang buat. Siapa pun tak tahu. Yang kita tahu jam di kedai kita beli. Cantik jam ni kita pun beli. Dan kita tahu jam ni ada orang buat. Tapi siapakah orang itu? Mana saya tahu? Kan? Mana saya nampak? Tapi kita tahu tak yakin orang tu buat? Tahu, yakin. Orangnya tak nampak. Jadi begitulah saya nak bagi tahu begini. Alam semesta ini, kalaulah kita kata jam yang kecil ini pun ada yang menciptanya, okey, ada orang buat, apatah lagi dengan alam semesta. Boleh tak kita kata bulan tu berlaku dengan sendirinya? Ni, benda kecil macam ni pun kita kata orang buat. Ada yang menciptanya. Kan? Jam ini ada yang menciptanya. Kopi yang saya pakai ni, takkan terus jadi. Ada yang buat, ada yang menciptanya. Baju saya ni, ya, ada yang menciptanya, ada yang tukang, ada orang buat, tukang jahit baju ni. Tapi saya tak tahu pun siapa yang jahit baju saya ni. Saya tak tahu siapa yang tukang buat kopiah saya ni. Tapi saya tahu yang buat tu manusia. Maknanya, kalau kita yakin semua benda di atas bumi, dekat apa yang kita ada, kereta kita, rumah kita semua ada yang buat, bagaimana pula bulan, bintang, bumi, tumbuh-tumbuhan, siapa yang buat? Boleh tak tiba-tiba bulan tu jadi dengan sendiri? Pelik kalau dia kata, bulan tu jadi dengan sendirilah. Kita kata jam yang kecil ni bukan kata ada orang buat. Boleh tak kita kata benda yang besar tu tiba-tiba jadi dengan sendiri? Kalau benda kecil macam ni kita kata dia jadi dengan sendiri, tak peliklah kita kata bulan tu jadi dengan sendiri. Ini kita pun yakin jam ini pun ada orang yang menciptanya. Apatah lagi kalau bulan, matahari, bintang dan sebagainya, takkan tiba-tiba jadi dengan sendiri. Maknanya itulah yang nak dibagi tahu oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau dia melihat alam ini, dia tak nampak apa-apa pun tentang kebesaran Allah, baik semasa, baik sebelum, baik selepas melihat, tak mengenal Allah Ta'ala, itu namanya pelik sangat. Kalau tak nampak, maknanya sama ada mata kita yang rosak, okey, ataupun kerana mata kita terhalang oleh sesuatu. Maksudnya di sini mungkin kerana hati kita terlalu kotor. Okey? Jadi faham kot ya apa yang saya cakapkan ni? Harap-harapnya fahamlah ya. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu kisah ya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi ya, Fakhruddin Ar-Razi, dia ni ulama besar ya, datang ke satu tempat. Ada seorang makcik ni datang ya, melihatkan siapa ulama ni, tak kenal kan. Maka makcik tua ni pun tanyalah pada orang yang datang ramai-ramai tu, siapa yang bercakap kat depan tu. Jadi orang kata, oi, ni Syekh hebat ni, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia ni hebat. Nak kata kehebatan Imam Ar-Razi ni, dia boleh mengenalkan kita akan Allah dengan 100 hujah. Tanya kat dia, apa saja hujah, dia boleh bagi tahu kita, nak meyakinkan kita Allah tu adalah, Allah tu Tuhan kita. Boleh cerita 100, bahkan lebih pada itu. Makcik tu kata apa? Itu kamu kata hebat. Itu orang kamu kata hebat. Nak mengenalkan Allah, nak perlukan kepada 100 hujah. Sedangkan 100 hujah itu adalah menimbulkan 100 keraguan. Itu tak hebat. Kan? Tengok tu dia. Maka hamba Allah ni pergi cerita dekat Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi ni. Syekh, tadi ada seorang makcik ni, dia kata apa? Aku ceritalah kamu boleh mendatangkan 100 hujah untuk kita mengenal pada Allah Ta'ala. Tapi makcik tu kata, bila kamu 100 hujah itu menjadikan kamu tak hebat, sebab menimbulkan 100 keraguan. Lalu Syekh Imam Razi kata apa? Dia pun doa, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah aku iman sebagaimana imannya makcik tadi. Tu ulama tu, ulama besar pun doa gitu. Ya Allah, kurniakan aku keimanan dan ketakwaan, kefahaman sebagaimana keimanan yang ada pada makcik tersebut. Tengok, Syekh ni dia tak, tu orang berilmu ni lain dia, orang alim ni, kalau orang cakap, tengok dia doakan pula. Dia tak ada komplain, blame ni, dia kata, saya ni ulama besar lah, dia bukan apa tahu. Tengok. Sebab apa? Sebab ada orang mengenal Allah, tak perlukan kepada hujah. Ada orang mengenal Allah sebelum melihat alam lagi, dia dah tengok kebesaran Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, kita tak sama, ya. Tapi kita adalah hamba yang mesti wajib kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan dan puan sekalian, wallahu taala alam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, okey, faham ya. Insya-Allah mudah-mudahan betul lah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tengok ya. Ini apa yang Nabi sebut.
may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ya, Nabi kata barang siapa yang Allah nakkan kebaikan berlaku atas diri seorang hamba itu, Allah akan kurniakan, anugerahkan kepadanya kefahaman agama. Kalau Allah nak kita jadi baik, kalau Allah nak kita jadi orang yang dicintai olehnya, ya, tak payah susah-susah, Allah bagi kita mudah faham agama. Bila kita mudah faham agama, mudah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi insya-Allah kita doakan sama-sama kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kefahaman agama dengan mudah, insya-Allah. Ya. Sebab tu tengok ya, ada orang dia mengenal Allah sebelum dia kaya. Ya. Ada orang dia mengenal Allah semasa dia kaya. Bila dia ada rumah, dia ada kereta, semasa dia memiliki kekayaan, dia nampak kebesaran Allah, dia syukur pada Allah. Ada orang sebelum kaya lagi, dia sudah yakin dengan Allah Ta'ala. Dan ada orang selepas dia kaya, selepas dia memiliki kekayaan, harta yang banyak, baru dikenal Allah pada usianya sudah tua. Kita pun kita kata okey lagi lah, daripada langsung sampai bila-bila, semasa kaya, sebelum kaya, selepas kaya pun tak ingat Allah. Na'udzubillah min zalik. Okey, insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa bersama dengan saya pada malam ini, bersama saya dan isteri saya Ulfah, ya, dalam program saya namakan program Suara Kasih. Ini program TV lah, ya, program TV, tapi TV bukan TV Astro ke apa. Ini TV channel Facebook saya lah, Facebook yang tuan-tuan tengah tengok sekarang lah, Facebook Imam Muda Hassan. Jam 9.30 malam ni, ya, kita buat macam program TV. Dan yang bestnya, tuan-tuan perempuan boleh communicate terus saya dengan isteri saya, dan akan ada tetamu istimewa malam ni yang saya jemput, ya, bersama dengan kami, yang mana topik malam ni iaitu mentari kembali bersinar. Apa dia mentari kembali bersinar ni? Tuan-tuan kena tunggulah malam ni. Ya, tetamu malam ni sangat istimewa sebab saya kenal dia lama dan banyak kisah hidup yang telah dia lalui, ya. Macam-macam pelbagai ujian dan rintangan yang dia lalui. Pernah sampai orang kata apa, sampai tak nampak jalan keluar lah, ya. Sampai macam hilang putus harapan, ya, dengan ujian yang menimpa. Tapi akhirnya, ya, datang balik semangat yang baru. Sehingga hari ini tengok, ini cerita-cerita magic yang tuan-tuan boleh dapat malam ni. Saya tak nak cerita, tapi biarlah Tuan Badan sendiri yang cerita, sebab pengalaman tu ada pada dia, ya. Bila saya pernah dengar cerita dia, saya dengar tuan-tuan, ya, mengalir air mata saya. Cerita ni, ya Allah, hebatnya kuasa Allah Ta'ala, ya. Waktu kita kata buntu sangat, tapi dia ada cerita yang best, magic story tuan-tuan, malam ni insya-Allah 9.30 malam, ya. Kalau boleh sebar-sebarkan, kita tunggu malam ni insya-Allah. Malam ni, ya, pukul 9.30 malam. Episod pertama, insya-Allah seminggu sekali. Dan insya-Allah Suara Kasih ni apa? Suara Kasih ni itu satu program yang saya buat dengan isteri saya, yang kami plan berusaha. Tujuannya apa? Objektifnya untuk memberikan kefahaman pendidikan kepada masyarakat, ya, tentang isu rumah tangga, isu pendidikan anak-anak, isu semasa, ya. Dan juga kita akan bawakan tetamu-tetamu yang sesuai dengan tajuk yang kita pilih. Okey, dan tuan-tuan perempuan pun sangat dialukan untuk bagi cadangan apa yang boleh kami bincangkan. Dan insyaAllah kita program ni mingguan lah, ya. Mudah-mudahan diistiqamahkan kami lah, ya. Dan saya insyaAllah kita akan buat setiap hari Khamis 9.30 malam. Okay, so kita jumpa malam ni insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Dan saya minta maaf kalau saya tak sempat baca semua komen-komen, dan saya sayang kalian kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkati kalian dan kami. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim. Herna kata set alam malam ni, ya. Set alam, jangan lupa. Okay, ada best story yang sangat best malam ni. Saya yakin memang best story malam ni, sebab saya sendiri dengar pada Tuan Badan, ya Allah, bestnya cerita. That's why saya nak buat benda ni, sebab saya nak biar orang dapat manfaat, ya. Yakin kita Allah itu ada dengan kita. Itu je matlamat saya. Yakin kita Allah ada dengan kita walaupun keadaan kita macam mana sekalipun. Okay, insyaAllah. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.